Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Sebelum kita mula, aku just nak remind kepada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni, malam kisah seram subscriber, malam podcast. Sebelum itu guys, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, welcome back. So macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber, malam podcast, dan kita menjemput lagi sekali seorang brother yang pernah kongsi kisah-kisah seram beliau dengan The Segment suatu ketika dahulu, and Alhamdulillah dia setuju untuk datang kembali untuk menceritakan lebih banyak lagi kisah-kisah seram beliau. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau korang dengar suara, mesti korang kenal siapa kan. So Abang Izam, malam ni malam podcast kisah seram subscriber. So Abang Izam, so sekarang ni Abang Izam dekat area mana sekarang? Area Sungai Siput, Perak. Oh, Sungai Siput. So tengah outstation lah sekarang ni. Biasalah, setiap minggu macam ni lah kerja. Okay, so Abang Izam, hari ni Abang Izam cakap kita ada lebih kurang dalam 3 cerita Abang Izam nak kongsi dengan kita malam ni. Lebih kurang. Okay Abang Izam, tanpa membuang masa, jom kita gerak dengan cerita yang pertama. Okay, untuk cerita pertama, saya sambung cerita lepas pada cerita Genting dulu lah. So lepas saya buat dalam 5 tahun lebih saya dekat Genting tu, so saya tukar kerja pergi dekat KL lah. Tukar kerja dekat KL dengan salah sebuah anak syarikat tabung haji lah. Okay, masa tu cerita ni masa musim haji lah. Okay, so musim haji, jadi jemaah akan pergi ke Kelana Jaya, Komplex Haji Kelana Jaya sana. Dia orang transit daripada sana terus ke KLIA, betul. Itu ikut KT lah, dia orang panggil itu KT. So KT tu tak, masa dia tak tentu, tengok flight pukul berapa baru dia orang jalan satu bas macam tu lah. So kita orang ni biasa untuk hari itu, tahun first saya lah dekat untuk menguruskan jemaah haji ni lah. So tahun pertama tu, masa ni cerita tahun pertama lah. So tahun pertama saya pergi sana, so dia bagi tugas apa, nak check visa apa semua bagai. So masa tu tak ada staff lama benda semua, tak ada pernah cerita kat saya lah pasal benda ni. Okay, so kita dah settle benda semua sebab tak tentu. Kebetulan hari tu 3 orang. Okay, so saya 3 orang. Kita orang dia bagi bilik dekat hotel tingkat atas sekali lah. Hotel kat Kelab dekat kompleks haji tu lah. Satu hari tu hari kedua lah, saya salah saya. Hari kedua, so kita balik. Dah habis semua settle kerja sebab KT seterusnya, KT sebelum tu pukul 11. Dia orang dah jalan lah seluar malam. So KT next KT pagi esok dalam pukul 9. So kita free banyak lah. So kita boleh rehat masa tu lah. Dan kita naik 3 orang, naik lift, naik tangga pergi tingkat 3 nak balik ke hotel. Tapi masa malam kedua tu, 3 sebenarnya dah rasa meremang, rasa lain. So kita tak expect lah sebab kita fikir kalau kita positif lah fikir orang pergi haji tu nak suci diri apa semua, nak buang kita macam cakap apa yang buruk-buruk kita tinggal, buang apa semua kan. Tapi kita tak fikir satu side lagi. Okay, so orang nak pergi sana, so nak kena sucikan diri, betul? Okay, so saya sambung cerita dulu lah. So kita naik tingkat 3. Masa naik tu rasa macam ada benda ikut belakang. So mungkin insting kita lah masa tu memang tingkat 3 meremang. So kita jalan relax, cakap jangan kelam kabut. Semua dah letih semua tu. Sebab kita orang dekat 2 hari tak tidur orang tu sebenarnya. Sebab kita banyak KT banyak. So dah sampai tingkat 3. Sambil jalan tepi dekat koridor tu boleh nampak semua pucuk dengan pucuk pokok pinang tu kan. Ada macam pinang, yang pokok pinang ada 3 batang dah silap masa tu. So kita tengok pokok tu tak ada apa, jalan kaki slow. Lepas tu corner ada lagi 4 pintu macam tu. Baru sampai kita punya bilik lah. Sambil jalan tu dengar kita langkah-langkah macam ada benda melangkah kat belakang. Lepas tu kita jalan slow, jalan berhenti. Kita park, dia pun park kat belakang. Kita park, kita selangkah, dia selangkah ke belakang. Apa benda ni? Pusing belakang slow, tak nampak apa. Tak ada apa. Tu cakap mungkin penat sangat kot kita jalan-jalan dulu.
sebab dah dekat bilik kan. Tinggal satu pintu nak sampai bilik, ada benda ada tengok pokok pinang kan 3 batang. So pinang yang tengah tu bergegar kuat. Cakap apa benda? Pukul 12 suku lah masa tu. Benda bergegar kuat. Lepas tu semua dia cakap buat tak nampak je lah. Jalan sekali dengar macam bunyi mengilai. Orang macam tu dengar sekali imbas dia. Lepas kita orang pun terpandang kat belakang, nampak ada benda merangkak. Benda tu macam benda putih macam merangkak. Tengok kita orang tengok sekali imbas memang tak ada nak jam ke dia. Apa menggelupuk lah tiga-tiga masuk bilik masa tu. So dah masuk bilik masa tu, tutup pintu. Kita tutup pintu, dengar ada benda ketuk pintu lah masa tu. Dan masa tu kita try call Ustaz semua pun penat, so dah tidur lah semua. Dia berhutang sampai pukul 3 kot. Baru kita orang ni dah dapat satu Ustaz tu. Ustaz tu baca daripada luar. Dia ada tingkat, dia memang tambah bilik imam bawah. Tengok handphone ada 5-6 miss call. Dia call balik, cakap bilik kau kena kacau. Lepas tu Ustaz cakap biasa. Lepas tu Ustaz baca daripada bawah benda tu, dia berhilang lah benda tu. Lepas tu Ustaz cakap marilah keluar, tak ada apa lah. Tengok saya kat bawah. Masa tu nak teruk ke bawah tu makan masa jugalah. Ustaz cakap keluar. Kalau tak keluar Ustaz settle benda ni. Ustaz lepas tu dah keluar, tengok ke bawah, Ustaz tu ada. Ustaz cakap okey dah tak ada benda tu. So kita pun masuk bilik, tidur. Baru boleh tidur lah masa tu. Dengan tak semayang isyak apa semua. Dengan terkata dia masih perasaan tu masih terkejut lagi. Esok pagi lepas subuh, pergi semayang subuh kat bawah kat masjid tu, jumpa Ustaz, borak Ustaz, takkan tempat-tempat macam ni ada benda tu lagi. Lepas tu Ustaz cakap senang je. Tiap-tiap orang yang pergi ni, patutnya sebelum kita pergi ke Mekah benda semua, so kita cucikan diri. Benda yang kita pegang yang tak betul, yang pertentangan Islam, benda semua ni yang kita boleh sangka ni patut ditinggalkan. So ada jemaah-jemaah yang mungkin kesedaran baru sampai situ, baru sedar, dia pergi buang kat situ. Ustaz cakap jumpa macam-macam Ustaz jumpa. Tiap-tiap kali saya akan jumpa. Jadi maknanya benda-benda tu pun adalah daripada jemaah-jemaah haji jugalah. Tapi Ustaz tu memang dah biasa lah jumpa benda, dia tanam ke apa benda semua dia cakap banyak. Tapi benda ni tak perlulah nak diheboh-hebohkan ke apa semua kan. Betul. Bukan asal tempat tu, jadi orang yang datang daripada benda ni kesedaran daripada jemaah tu sendiri. Seram juga tu kan. Tapi itulah, tapi sekarang mungkin tak tahu, mungkin dia flat dah ubah dah, semua ikut negeri lah. Dulu masa semua kumpul dekat Kelana Jaya tu kan. Betul. Di kompleks Tabung Haji dekat Kelana Jaya, betul. Maknanya cerita ni dah lama lah kan kejadian ni berlaku lah. Biasalah kalau orang biasa tak tahu, sebab saya masa tu tahun pertama kita tak tahu, baru salam perkenalan kot. Itulah dia kan. Ini berlaku lebih kurang tahun bila Abang Zam? Pada Genting kurang 2010 tak silap saya. Lama dah 2010 lah. Lama dah. Tapi dalam masa sama tu saya ada macam kita staff yang ada tamu haji ataupun anak syarikat pun dia akan rotate tiap tahun untuk pergi ke Mekah. Okey. Yang ni saya masuk sikit lah cerita akak tu. Ada akak tempat kerja saya HR tu kan. So dia pergi sekali, dia tahun pertama juga masa tu. Sama ada tahun tu atau tahun selepas tu. So dia pergi sana tahun pertama, dia naik lewat ke bilik. Jadi sampai sana dia orang satu bilik, dia kursi dalam 6-7 orang macam tu. Dia macam dom kecil lah. So akak ni masuk lambat. Akak naik lambat, dia serta jumpa dia tetap, dia panggil satu maktab tu satu grup lah. Satu grup. So Ustaz tu akan standby kat bawah macam biasa lah. Jadi dah lepas pada isyak, dia orang dah semayang apa semua, naik ke atas tu rehat. So akak tu naik lambat. Akak tu naik dalam pukul 12 tak silap saya. Akak tu naik dalam pukul 12, dia baru nak semayang tahajud dalam bilik. Baru angkat takbir, ada benda tepuk belakang. Dia ingat ke makcik mengigau ke apa. Dia sekali dengan jemaah lah tu. Ada 8 katil lah kat dalam tu. Dia nak kat tabir kedua, tak lagi tolak macam campak. Lepas tu dia duduk menung. Dia pusing belakang. Dia nampak macam bayang-bayang satu orang pada sana kan pakai jubah warna hitam kan. Lepas tu dia cakap, makcik mana yang bangun ni? Dia kira makcik. Dia kira lah, kan ada 8 katil. So dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua ada atas katil. Siapa kat belakang ni? Lepas tu dia tengok balik, tak ada kat belakang. Lepas tu dia cakap, ada benda nak menduga kot. Tak apalah, kita redor je lah pergi sana kan. So dalam masa yang sama, dia terpandang kat tepi tingkap menghadap dengan dia ada satu tingkap. So dia tengok kat tingkap tu, benda tu terpacak betul situ. Siapa orang nombor 8 pada dia orang nombor 8. Allah. Dan lepas tu dia terus mengelupur pergi turun kat bawah hotel tu. Hotel apa saya tak pasti. Di hotel bawah tu Ustaz biasa dia masuk lambat. Ustaz yang ketua maktab ni, dia panggil Ustaz satu macam mutawif lah. So dia pergi jumpa Ustaz. Dia cerita Ustaz cakap relax, baca bismillah. Ustaz baca bagi minum air zam-zam. Lepas tu dia cerita lah, Ustaz tu senyum. Kenapa Ustaz senyum? Lepas tu dia pun masa tu akak tu pun pelik lah, kenapa Ustaz senyum. Lepas tu saya cakap macam ni senang. Tahun pertama dia cakap betul. Okey biasa, yang kena tu rezeki. Wah,
pula macam tu. Rezeki Lepas tu Ustaz cakap, biasa kita dekat Malaysia itu pangkat corporal bawah ke bawah aja. Ini pangkat general, lagi dekat dengan tanah haram ni, lagi dekat, lagi besar pangkat diorang, ibarat macam tu, lagi besar benda tu. Oh, jadi maknanya seolah-olah macam bila diorang dekat sana tu, dia punya dugaan tu lebih besar dan dia punya gangguan tu lebih tinggi lah, supaya kita tak fokus untuk beribadat lah. That's why kenapa kita kena sucikan diri dulu sebelum pergi apa semua. Tapi kebanyakannya yang pergi akan ada dugaan masing-masing lah. Even akak tu pun pernah cerita pergi, dia first sampai turun pada airport, memang dia dah sucikan diri dia benda semua. Dia tak nampak. Masa dia turun kat airport tu tak nampak. Panggil Ustaz Ustaz cakap ubat dia dalam diri sendiri. So dia baca, dia masa tu dia minta ampun apa semua. Dia dah lepas pada semayang hajat tu terus nampak. Dalam setengah jam lah benda jadi. Tapi tiap orang tu ada dugaan dia lah. Betul. That's why sebelum pergi kena sucikan diri. Kan, betul lah tu. Kena, orang kata, yelah, kena betul-betul orang kata bersiap sedia nak ke sana, kan? Betul. Sebab kita nak pergi tempat yang suci macam tu. Betul, tempat yang suci yang kita nak pergi ibadat dan sebagainya, kan? Kan tempat, kalau pergi untuk nampak title dia rasa. Sebab kita kerja ke sana bukan untuk apa. Betul. Dia sedar niat, kalau tahu niat tak apa. Kan. Oi, boleh tahan juga itu cerita, kan? Boleh tahan mukadimah cerita Abang Izam, best. Boleh tahan, kan? Okey Abang Izam, tanpa membuang masa, jom kita gerak kepada cerita Abang Izam yang kedua. Okay, so kita masuk cerita kedua. Nak cerita dalam masa musim urukan haji ni, saya kenal seorang ni, ada seorang member lah. Jadi borak-borak dengan dia, benda cakap, biasa kadang-kadang dia datang situ ke tolong, macam tolong benda-benda yang datang macam tu lah. So saya makin dapat, rupanya dia ni seorang perawat lah. Masa tu bujang lagi lah, tak kahwin lagi. So kita malam tak ada apa, benda semua dekor saya. Dia cakap free tak? Saya cakap tak ada buat apa, duduk lepak rumah lah malam minggu. Dia cakap, nak minta tolong ni. Dia cakap, tolong apa pula? Jadi dia cakap, nak tolong ubat korang. Saya cakap tak pandai, saya tak pernah ubat orang ni pun. Lepas tu dia cakap, dia minta tolong, saya minta tolong baca Yasin. Dia cakap baca Yasin, baca ayat kursi macam tu lah, benda-benda simple basic lah. Lepas tu saya cakap, saya try lah cari member seorang. Saya pergi dekat Station 7 dekat Shah Alam, dekat dengan ICT dia. Ada salah satu flat, saya tahu tak apa ingat lah, menghadap dengan jalan tu kan. Ada kan banyak flat 4 tingkat tu kan. Saya pergi sana, saya pusing dekat 10 kali tak jumpa dia punya kereta. Ada kereta dia duduk depan. Saya telefon dia, kereta parking mana bang? Kereta parking mana? Dia suruh baca ayat kursi. Sapu satu badan, niat cakap nak buang benda yang tak elok lah. Lepas baca tu, saya buka mata terus nampak tu kita orang dah, masa tu dah pukul 8 malam tak silap saya. Try kita baca Yasin apa semua, member tu berubat cara dia apa semua. Sampai satu tahap sampai pukul 12 macam tak ada reflect. Tu dia cakap berat benda ni. Lepas tu dia suruh panggil saya, dia kat suruh saya selawat, bangun pergi raba atas pintu dia tu. Kan atas halang pintu, dia beraba lah kat atas tu. Raba kat atas tu ada macam daun kering, macam daun kelapa kering macam tu, lebih kurang macam tu lah. Dia pegang tu, rasa benda tu terlalu berat. Saya nampak lah ke bawah, atas sepanjang-panjang atas pada kan macam flat lama ada macam dia punya berkayu terkeluar sikit. Sepanjang tu dengan relasi tu semua penuh dengan daun-daun kering macam tu. Tu saya sebab dia kat pesan pegang jari kiri, tangan kiri kan. Tu saya campak ke bawah tu, dia kat campak. Lepas tu cerita bini cakap sebelum dipanggil orang asli tu, cakap kenapa tak panggil ustaz. So dalam masa yang sama tu, tengah berubat yang lelaki dia yang sakit tu, saya kan bawa kawan seorang. Kawan tu pula apa ni mengacau. Sudah. Lepas tu dia cakap biar dekat situ, dia kunci dulu. Lepas tu member saya cakap duduk relax sekejap 5 minit, selawat dulu. Okay, kejap lagi aku tunjuk apa. Saya pun pelik, apa dia nak tunjuk. Dan dalam masa yang sama, tingkap kat tepi tu kan terbuka, ada yang 3 slot tu kan. Ni aku tunjukkan kau lah, sebab ini first time datang, tunjukkan kau. Tapi kau kena kuat lah baca bismillah. Dia suruh hafal bismillah 5 apa semua tu lah. Dia tepuk belakang, dia baca selawat macam tu, dia tarik kat mata. Dia cakap bismillah, buka mata. Okay, bismillah buka mata. Dia sambil pegang, dia cakap tengok kat belakang, apa benda yang datang menunggu kat luar yang kacau kita selama ni. Tu putih dekat tingkap pun ada bergayu putih. Aduh. Dia betul nampak. Masa tu dia buka hijab lah. So saya cakap habis ni minta tutup lah, saya tak nak tengok benda tu sebenarnya. Ya tu. Kita tengok kalau dengar cerita orang yang hijab terbuka, letih, penat. Sebab benda tu tahu kita boleh tengok dia. Lama dia tak pernah tengok yang betul-betul yang nampak real macam tu. Jadi kalau betulkan aku kalau macam aku salah. Tapi kira macam hijab kau ni pernah terbuka sekali lah. Pada waktu tu dekat Section 7 Shah Alam ni, hijab kau ni dibukakan untuk kau nampak benda tu buat sementara waktu. Betul.
So dia buka sekejap, dia cakap. Lepas tu dia tanya saya sebab dia cakap saya boleh buka, dia cakap saya boleh bawa kalau buka. So masa dah habis berubat semua tu dah dalam pukul 2 pagi kot habis semua. Dah settle semua, dah keluar apa semua. Dia punya kawan pun dah bangun balik, dah okey balik. Lepas tu saya jumpa dia balik, cakap minta tolong tutup lah, saya rasa tak kuat. So kita benda ni tanya pada orang yang hijab terbuka, saya tahu lah. Memang penat, semuanya penat. Yelah, kejap-kejap nampak, kejap-kejap nampak, kejap-kejap nampak kan. Memang pening kan kepala. Penat buat sebab ada member seorang yang memang hijab terbuka. Jalan kalau naik motor dengan dia, kejap selawat. Tahu dah dia nampak benda. Jangan langgar, ada benda lintas. Cakap letih. Kita nak mengelak, macam mana kita tak nampak? Kau dah langgar anak dia kan? Alah, kita bukan cari dia pun. Jalan. Banyak macam tu lah. Oi, letih juga. Tapi kita, betul letih. Letih. Serius betul letih. Tapi efek pada cerita tu. Tapi memang hijab tu dah tutup semua, dah tutup balik. So kan saya punya kawan cakap kadang-kadang benda ni akan terbuka sendiri, tertutup sendiri macam tu. Sebab dia maksud dia pun sekali kita dah buka benda tu, dia takkan tutup rapat ni. Macam tudung air kita dah buka, tutup balik, dia takkan rapat ni. Faham. Macam ada 2-3 bulan lepas lah macam tu. Selalu dekat daripada Batang Kali naik ke Genting, kawasan tu boleh tahan gelap jugalah. Yang nampak-nampak lah kat tu. So biasa situ tak perasan. Tengah borak dengan member ni, saya tanya member, kau dengar tak? Kau tak dengar. Sebab apa yang saya dengar masa tu, saya dengar mula punya mengilai sekali 2 kali macam tu. Kita dalam tutup tingkap sampai mendaki tu, dengan barang yang banyak. Ada barang, bawa barang masa tu berat ke. Boleh laju sampai 60 60-50 kalau lori lagi dia nazak lah. So sambil naik, saya mula dengar first step. Ada orang jalan dalam hutan. Mungkin saya fikir orang asli situ. Dalam satu corner depan tu dengar bunyi macam menggilai sampai dekat satu last lap, sampai dekat checkpoint Genting, checkpoint Gotong lah. Baru benda tu hilang. So saya tanya member, bawa partner kan. Sekarang ada partner baru lah, ada sistem baru. So saya tanya dia, kau dengar tak? Dengar apa? Tak dengar tak apalah. Saya balik tu saya cerita kat dia macam setengah sejuk. Of course lah. Dekat benda ni kadang-kadang nampak tu macam orang cakap dekat Karak. Dekat Karak kadang-kadang ada pernah nampak ada benda dekat tu, tapi buat tak nampak lah. Banyak kan sebelum ni saya jalan seorang pergi pusing sana pusing sini kan. Kira kalau sekarang ni cerita dia, kalau kita nampak member tak nampak, kita buat dia je lah kan. Kalau dia tak nampak biar kan. Tapi better kita buat tak nampak. Jalan, kalau orang cerita jalan daripada Greek sampai, sebab saya akan lalu kalau macam trip atas ni, lepas Kuala Kangsar pergi Greek pergi naik ke Bulim sana. So akan lalu yang kawasan orang cakap accident yang tak nampak kat bawah benda semua kan. Kawasan-kawasan tu banyak lah benda tepi-tepi tu. Banyak lah benda tinggi kadang-kadang tepi tu. Kadang-kadang pukul 12 pukul 1 lalu time situ. Tapi buat tak nampak, buat pekat, try buat pekat. Ya tu. Kalau berdua jangan kena lah. Tapi memang ada benda tu. Memang gelap, tak ada penempatan. Dia melepaskan bukit-bukit sampai ke Baling lah, sampai Baling baru jumpa rumah. Tapi kadang-kadang Zaman, aku macam apa kata, ada sifat ingin tahu kau punya pekerjaan ni kan. Basically yalah, kau kena travel, naik turun and then kena travel malam, pergi ke Kedah, pergi ke Penang, pergi macam-macam tempat lah kau pergi. And kebanyakannya travel waktu malam lah. Siang travel, buat sale apa semua, dan malam kan travel lagi kan. Bagi aku macam kalau kau kena travel seorang kau tak rasa macam rimas ke bila setiap kali kau travel ni, kau akan rasa macam tak sedap, kau akan rasa macam ada benda yang ikut, benda yang memati. Kau tak ada rasa macam rimas ke sebenarnya? Mula-mula ada rasa jugalah, tapi dah sekarang dah masuk rasa dalam 5 tahun dah macam dah benda tu dah lali dah biasa dah. Benda dah 5 tahun lebih macam tu lah. So driver seorang-seorang ni biasa setengah-setengah orang dia suka macam last contoh lah, buat kerja sampai last itu sampai Sungai Siput lah contoh. Dia tidur kat Sungai Siput. Macam saya ni, macam saya punya perangai suka lajak pergi depan lagi. Jadi pagi esok tak payah nak beri rembat sejam 2 jam pergi depan. Faham. Sebab tu yang kena, yang dekat Terbangga Victoria kena. Pada company tak ada masalah pun, tidur bahau ke apa tak ada masalah. Tidur bahau ke, tapi kita fikir balik macam kita masa kat rumah, so kita masa dengan family kurang kat rumah. So kita bila lajak tu dah cepat sikit, at least jumpalah anak juga. Betul. That's why tu yang kita saya selalu rajak ke depan benda semua, jadi cepat sikit lah perjalanan tu kan. Itu baru bunyi tu kan. Lepas tu yelah, bila kau dah pergi ke merata-rata tempat, and then merata-rata ataupun banyak hotel yang kau dah check in, kau dah sewa kan. Aku pasti mesti ada beberapa hotel yang kau pergi ada gangguan-gangguan ni kan. Ada. Itu ada. Macam sekarang ni dekat hotel mana tadi? Ada salah satu hotel baru jugalah kat Sungai Siput ni. Sungai Siput. Dia tu cerita tadi. So sementara tunggu kau tadi, saya duduk buka, sebab ni hotel ni ada tingkap panel besar lah tepi ni. Okay. So buka tingkap tu, dapat angin malam duduk dengan aircon. Member partner dah pingsan lah sebenarnya. Partner dah tidur lah. Kali ni. Partner pukul 9 karam lah.
Okay, alright. Sebab suka tidur lewat. Biasa jarang tidur awal lah. Biasa paling awal pukul 1 biasa. Okay. Dah settle kerja, report apa bagai benda semua baru-baru ni lah. Sebab dia tak banyak kerja. Dia baru assistant kan. So training lagi lah. Kita nak habis kerja malam-malam ni tu jadi lewat. So tadi masa kau tengah tunggu aku call tadi tu, ada kejadian apa-apa ke yang berlaku? Okay, tadi sekarang dah 12 lebih. Tadi dalam pukul 11.40 lebih kurang. Saya masa menung bukan menung lah, kita tengok sampai relax. Bisa sokok dulu kan. Tengok luar tingkap. So nampak sebenarnya ni tingkat 5. Sekarang dekat hotel ni tingkat 5. So nampak keliling sampai ke ujung sana, sampai ke depan jalan main road sana. So saya sampai tengok. Tapi tahulah depan ni dia dalam 10 meter ke depan sana tu, seberang jalan tu ada satu kubur pula tu. Ada kubur India macam tu lah. Oh, okay. So, sambil tengok main handset benda semua sekali terpandang macam ada benda kat situ. Macam ada benda yang melintas kat situ. Sebab masa ni memang nak cakap kereta motor tak ada dah. Dia pun masa PKP. Mana dia orang berani keluar. Semua polis semua jaga. Setengah jam boleh lalu kan. Siapa pula main kat atas. Tengok sekali nampak macam ada kain putih, macam ada objek putih terbang sampai kat situ. Aduh, yai. Ini baru jadilah ni tadi. Baru jadi tadi. Tu tarik tingkap tu. Tarik tingkap tu lansia dah sudah. Baru jadi. Maknanya sekarang kita punya time sekarang pukul 12.36. So tadi jadi maknanya sejam yang lepas kau dah nampak ada satu kain putih tengah terbang di kawasan tanah perkuburan orang India tadi tu. Lebih kurang dia main kat atas pokok macam tu. Ya Allah. Tu dah perasan tentang gitu. Jangan cari. Jangan dicari. Kan, dah perasan tu, tutup tingkap tu cepat-cepat kan. Even masa yang itu record sebelum ni, yang dekat kat hotel Great tu kan. Okay, so masa tu sebenarnya saya cari area bandar, semua hotel tutup. Area bandar Great tu hotel semua tutup. Sebab sana tak ada dalam booking ke dalam Agoda, memang tak ada. Biasa kita booking ikut Agoda ke booking ke Oyo ke, biasa macam tu lah. Tapi sana dekat kawasan Great tu tak ada. Saya cek dalam internet. So saya pergi Kedah lah, masuk kat dalam dekat kawasan hotel apa saya tak pasti. Yang tu mungkin ada collab dengan Majlis Daerah lah. Masuk ke dalam sana, jumpalah satu hotel. So saya ikut signboard lah. Tak pernah tidur, tak pernah pergi situ. Pergi borak-borak dengan abang tu, cakap boleh ada bilik kosong. So pergi masa buat record. Dan masa buat record, biasa setiap kali sampai ke bilik, kita baca doa dulu lah. Sebab kita berubah-ubah tempat kan. Tak tahu apa kat dalam apa semua. Kalau rasa teruk tu azan lah. Itu cerita. Tapi so far tak ada apa yang terlalu teruk lah. Dia kata. Tapi masa buat recording tu, dia macam hotel, macam mana orang cakap, hotel yang lama, yang tingkat bawah, dia setingkat dia. So ada satu partition nak pergi toilet ke belakang. Biasa hotel sekarang nampak straight terus kan, daripada pintu terus nampak straight dalam kan. Betul. Yang ni hotel lama, dia macam masuk ke pintu, tepi pintu tu ada tingkap lagi. Memang building macam building lama lah, dalam 90-an punya building. So tengah record, ada satu meja bulat kat tengah. Saya tengah record masa tu, tengah on call kan, tengah on call tu. Ini masa tengah on call episod yang mana lah? Episod hari tu yang masa saya cerita dekat Great tu, episod sebelum ni. Oh, okey. Cerita Great. Okey, faham. Okey. Betul. Dan masa tu dia main tingkap trek dalam seorang-seorang dia tu buat hal benda ni. Aduh. Tapi masa tu dah nak habis lah. Sebenarnya masa tu nak habis lah. Lepas tu saya habis-habis tu, saya selawat benda tu, saya tepuk tinggal dah tak ada. Saya buka-buka dah tak ada apa. Maknanya masa kita tengah buat recording tu, maknanya memang kena ganggu lah. Masa kira sebelum habisnya recording tu. Kira dalam 10 minit nak habis tu lah. So tengok upside tingkat tu gerak sini, nak kasi kipas dalam bilik pakai aircon. Kerek macam ada orang main tarik kiri kanan. Dia main kat kawasan tu. Aduh yai. Ni kau cerita ni pun meremang bulu rumah aku ni lah. Okay, alright. Aduh, okay. So, Abang Izam ada lagi satu cerita kan? Nak cerita dengan kita orang ni? Satu lagi. Okay, alright Izam. Tanpa buang masa, jom kita gerak ke cerita nombor 3. Okay, so cerita nombor 3 ni saya nak cerita pasal abang saya punya cerita lah. Dia salah seorang lecturer dekat UMP Gampang. Kalau orang tahu cerita UMP Gampang, orang tahulah cerita dia sana. Asal kilang kayu apa yang tu, saya tak nak cerita yang tu lah. Yang tu mungkin family biasa orang dengar lah. Yang atas tu lah ada benda tinggi apa semua bagai perlu bagi. Itu biasa orang cerita. So abang saya ni, dia salah seorang lecturer. Dia masa tu dia pukul 1 tak salah. Dia baru balik daripada present dekat UTM Skudai sana. Ada present, ada program sana. So sampai situ pukul 2 lah. Kebetulan masa tu dia bawa motor. Pukul 2 pagi member dia cakap, tinggal lah motor, aku hantar naik kereta lah dia cakap. So dia biarlah susah kau dia apa ni, aku bawa motor je lah, tak ada hal lah. Dia pun ambil motor, start motor,
lalu daripada rumah dia dekat-dekat dengan IM masa tu, saya silap dia dekat IM Indah Kota sana. Okay. Tapi dia akan lalu straight dalam tu, akan lalu satu jerat Cina, kubur Cina yang besar tu. Yang masuk kat gambar nampak satu jerat Cina. So sebelum sampai dekat kawasan tu, ada orang bagi lampu daripada depan. Ingat member, padahal jalan situ kan two-way, yang dua jalan sini, lepas tu ada macam partition tengah baru sebelah sana. Jadi jauh sikit kawasan dia, bukan two-way yang kiri kanan tu. Okay. So orang bagi lampu, orang lintas bagi lampu. Dia berangkat tangan, dia dengan badan dah terlalu penat. Bila kita tak fikir apa, pergi balik rumah lah. Dia bawa motor. Dalam 10 minit tu, member dia lalu tepi. Berhenti tepi. Member dia bawa kereta lah. Member yang tegur ajak naik sekali tadi. Abang saya cakap, kenapa berhenti, aku penat gila nak balik ni. Besok nak sambung lagi. Dia tak apa-apa, dia lagi lah. Lepas tu dia cakap, berhenti. Dia cakap, bus stop depan, tunggulah bus stop yang ada lampu terang tu. Tu dia cakap, kau tinggal motor sini lah, aku hantar kau balik. Kenapa? Ada benda kat belakang kau tadi, dia cakap. Member dia cakap. Lepas tu abang saya ni dengan pada penat. Sebenarnya saya punya abang ni ada, dia punya hijab terbuka lah. Hijab dia terbuka. Okay. Tu dia nampak benda bermain lah rumah. Benda dia cakap, ambil lantak dia cakap. Tu masa tu dia cakap, tak apa. Kau settle balik tengok anak bini kau. Dia sebenarnya abang ni pun bujang lagi, tak kahwin lagi. So dia bawa motor sampai kat rumah dia. Masa dia bawa tu, dia masa kita bila badan terlalu penat, dia tak hirau dah benda-benda yang keliling tu. Tu dia sampai rumah, dia masuk biasa-biasa lah. Dia baca doa dulu, dia masuk bilik. Dia masuk dalam rumah. Tu dah tarik gram dia semua. Dia nak buka baju. Time dia buka baju kan, gram jadi lansir, buka lagi sliding tu dah tutup. Cuma nampak lah kat luar kan. Baru buka baju, dia nampak apa, pocong sepacak depan pagar dia. Betul depan pagar rumah dia. Lepas tu dia pun melumpur tutup je dekat depan pagar rumah ni. Dia duduk tu. Tu nak jadi cerita, dia tutup tingkap benda semua. Sebab dia rumah dia ada 3 orang bujang. Seorang pilot TUDM, seorang klasik kapal TUDM Kuantan. So dia seorang lecturer. So 3 pun bujang. Yang 2 lagi ni, dua-dua tak ada kat rumah, dia seorang. Dia tutup, dia baca dia pasang surah benda semua. Dia rehat, pagi baru mandi. So besok pagi nak jadi, sebab benda tu tak lepas masuk arwah ayah dulu. Lepas tu arwah ayah dia lagi, dia dah pagar rumah tu. Jadi benda tu dekat kat situ, dia tak boleh nak masuk. Dia tak boleh nak tembus, tak boleh nak lintas apa ni yang garisan dia dah buat tu lah. Cik baik. So pagi esok member cakap, kau tak rasa apa? Yang member yang tegur malam tadi. Sepanjang jalan orang bagi lampu, kau tak perasan? Dia cakap benda tu duduk bertengik belakang kau. Astaghfirullahaladzim. Baik. Tu maknanya sepanjang perjalanan dia tu, benda tu duduk kat belakang dia. Dia pun tak sedar. Dia tak rasa apa dah. Dia bukan tak rasa apa, dia terlalu penat badan. Tak fikir dah lantak kau lah. Dia cakap. Tapi lepas tu pada tu dia punya dia ada pergi outing lagi. Ada outing, jadi dia nak rumah tu hari macam mana, hari Ahad tu dia nak keluar, nak pindah rumah lain lah. Ahad minggu depan tu lah. Lepas tu dia tak sempat. So dia panggil student dia 2 orang, tolong pergi kemas rumah tu. Dia kata student dia, jangan pergi time maghrib, jangan balik time maghrib, balik lepas asar tu balik lah. Lepas tu yelah, budak-budak student mana ada datang awal-awal, semua dia datang dekat maghrib macam tu kan. So dah habis makan-makan apa bagai kat luar dekat Kuantan tu pergi rumah 2 orang. Tu dah kemas-kemas, siap kemas barang tak banyak mana lah, ada dalam 4-5 kotak. Dah siap kemas masa tu lepas maghrib. Dia orang lepas main maghrib tu nak keluar ke rumah tu. Baru nak keluar, tarik sliding, benda tu terpacak ke depan tu. Benda tu ada situ lagi. Ya Allah. Lepas tu demam minggu ke 2 minggu, panggil ustaz datang. Sebab masa abang saya balik esok pagi tu, balik ke hotel, ingat dia orang tidur atas lantai. Rupanya kejut-kejut pingsan dulu. Pingsan. Orang tak pernah tengok benda ni, tak kuat dia boleh pingsan. Iyalah tu kan. Sebab tu bukan cakap orang lah, saya sendiri tu yang cerita genting tu pun saya pun pingsan. Yang berkot. Benda tu depan mata. Buka mata dengan apa, dengan bau busuk. Buka mata hitam depan muka, melompat macam mana tak tahu, saya pingsan. Saya sudah tak sedar. Saya kat hospital pagi tu. Ya tu. Sebab dia tu dia menduga kuat. Seram kau ni. Kalau pernah tengok depan mata, tapi tak tahu, mungkin yang Temenggong ni efek lepas pada saya pergi ikut, ada dekat 10 kali kot saya ikut dia tolong. Ada lagi lah cerita yang ikut dia orang yang ekstrim. Ada lagi ikut orang berubat, yang member berubat tu. Tak apa, yang tu yang kita tu dia buka, yang ni yang nampak depan mata. Tapi kalau cerita tu itu kita kena sambung lagi tu untuk part 4 pula nanti kan. So guys, kalau korang nak lagi Abang Izam cerita dengan dia segmen untuk part 4, di mana
pengalaman Abang Izam dengan kawan-kawan dia. Pergi berubat Ikut member pergi berubat. Ikut member-member tolong dia lah, kita tolong dia lah. Pergi berubat, pergi bantu orang berubat dengan perkara-perkara mistik ni. Korang komen dekat bawah, minta Abang Izam untuk ceritakan part 4. Okay Abang Izam, terima kasih Abang Izam sebab kongsikan cerita dengan The Segment. Okay, cerita yang agak, orang kata agak seronok untuk kita dengar, agak seram juga untuk kita dengar daripada cerita yang part 1 pertama, yang kedua dengan yang ketiga ni. Yang bagi saya yang seram ni cerita yang kedua. Cerita yang kedua bye-bye yang Abang Izam kena ganggu ataupun Abang Izam ternampak sesuatu sejam yang lepas kan. Itu agak cuak kan sebenarnya kan. Itu selingan kot. Kebetulan. Itu kebetulan tak minta jauh lah. Tapi kira Abang Izam kira bernasib baik sebab malam ni ada peneman kan, ada partner yang lepak dengan Abang Izam sekali kan. Partner mungkin dah baru dalam sebulan lah ikut tu. Dia baru kerja lagi, baru bulan. Bayangkan Abang Izam bayangkan Abang Izam nampak benda tu hari ni, tapi Abang Izam sebenarnya hari ni seorang-seorang, partner pun tak ada. Macam mana kan? Bismillah, nak lari keluar pun tak boleh buat apa. Kita baca je lah apa yang ada pegangan kita, ada yang belajar benda semua pegang yang lain tu. Kan, itulah. Kena ada pengisian sikit. Itulah dia. Tapi saya betul-betul tabik, salut habis lah dengan Abang Izam. Sebab apa? Sebab berani untuk menjalankan tugas hakiki Abang Izam, travel daripada KL naik Genting, pergi Perak, pergi Kedah, serata negeri semata-mata untuk mencari sesuap nasi kan. Saya betul-betul tabik lah. Kalau macam saya kena dengan Abang Izam kan, saya rasa saya tak mampu kot nak buat macam ni. Sebab saya ni penakut orangnya sebenarnya. Tak ada. Actually sebenarnya Dulu saya duduk KL je lah dulu. So masa tu pak mertua sakit apa semua, rumah tiap minggu duduk balik kampung. Sekali balik kampung KL balik Pahang, berapa kos dah benda semua. Yang belanja apa 300-400 dah confirm dah. Kali 4 minggu dah berapa dah lagi kan. Yelah dengan tol lagi, dengan minyak lagi kan. Masa tu decide pergi duduk kat Temeloh lah. Balik kalau duduk Jengka pun tak ada apa. So kerja sawit macam tu, cakap dah ramai sangat dah apa semua. Betul. Balik dengan tak ada kerja, tapi wife ada kerja lah. Dia dapat tukar ke apa yang jaga Pahang lah daripada KL. Yelah kalau nak travel daripada KL Pahang tol saja dah berapa, minyak lagi kan. Betul. Kos maintenance lagi. Dah kena langgar kera dekat karak banyak kera. Ya tu. Itu pot-pot kera tu kat situ kan. Okey Abang Izam, sebelum kita Macam mana? Bocor radiator sekali. Dia kalau langgar kera, langgar lembu, ini memang siap lah kereta tu. Kera tu kira okey lagi lah. Memang orang kata setakat dia simpan je. Orang perempuan bawa kereta, dia tak fikir apa di jalan, dia tekan. Itu tak boleh lah kan. Ada tak pemandu apa bagai? Ada tak pemandu wanita yang tengah tengok The Segment sekarang ni, di mana kalau korang langgar barang ke apa ke, korang jalan je, korang tak buat apa-apa pun kan. Sebab banyak benda, kepala dia banyak sangat fikir. Macam kita lagi suka worker satu, dia banyak sangat fikir. Kadang terjaga. Itu orang kata itu perbezaan dia antara lelaki dengan perempuan kan. Bila lelaki ni kita hanya fokus pada sesuatu benda, tapi bila ada benda-benda yang lain yang masuk dalam kepala otak, benda tu kita akan cuba abaikan buat sementara waktu. Kita akan fokuskan satu dulu kan. Betul. Tapi kalau perempuan pula, dia akan fokuskan segala benda dalam waktu yang sama. Sebab kalau 6 benda berjalin rolling. Kalau ada 6 benda dalam kepala otak dia, 6 benda lah dia rolling kan. Sebab itu orang kata kita perlukan perempuan perlukan lelaki juga untuk complement each other lah, orang kata kan. Betul kan. Itulah rumrah kan. Okey Abang Izam, sebelum kita akhirkan sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, Abang Izam ada apa-apa pesanan untuk penonton-penonton The Segment? Okay, so rasa tak ada apa, cuma isilah diri dengan doa-doa apa semua yang benda tu perlu sebenarnya. Bukan kita tunggu bila dah kena macam tu baru nak cari doa ke apa. Korang ada belajar sikit lah. Jadi ada belajar sikit, kena baca doa juga. Kira orang kata sediakan kira orang kata sediakan payung sebelum hujan lah Korang kita ada benda pegangan sikit lah. Betul. Saya pun nak kena belajar juga banyak doa-doa ni kan. Semenjak saya buat konten-konten kisah seram ni, dia punya feeling tu dah start lain tau. Dia punya feeling tu dah start lain. Betul kan? Dia punya vibe dah lain lah sekarang. Macam dulu The Segment start dengan setakat chat horror stories kan. Lepas tu kita beralih kepada cerita-cerita seram, cerita-cerita kisah benar kan. And then kita beralih kepada podcast pula kan. Jadi bila transition tu, kita boleh rasakan lah vibe dulu lain. Tapi vibe sekarang ni dia lain. Nak pula kalau kita buat recording pukul 12, pukul 1 pagi kan. Lagi dia punya vibe tu macam lagi tak betul sebenarnya kan.
Kita orang kata kita tawakal je lah Betul lah, sebab relate balik masa genting tu sebenarnya saya jauh, masa dah jauh. Kan. Banyak kosong lah masa genting, betul. Saya mengaku lah masa tu, masa zaman bujang 22, 23 hanyut teruk hanyut tu. Itu orang kata zaman-zaman kita tengah prime time tu kan. Betul. Lepas kejadian tu dia mula sedar lagi sendiri. Sebenarnya dia jadi cakap macam mana, benda tu pengalaman je, dia belajar lagi. Betul. Sebab itu dia jauh. Betul, rasa macam jauh. Semayang dah berapa lama tak semayang masa tu, betul? Ya tu. Zaman tu lah. Tapi Alhamdulillah benda tu mengubah kita. Sebab ingat Tuhan balik. Dia kalau macam benda tu mengubah kita kepada ke arah kebaikan, Alhamdulillah kan. Tapi kalau benda tu terus memesongkan kita, apa orang kata, menjauhkan kita lagi dari dia, itu masalah tu kan. Itulah cakap. Nak belajar cara yang betul. Jangan salah orang lah belajar. Nanti akidah kita terpesong lagi teruk nanti. Dengar tu guys. Okay, Abang Izam dah cakap, Abang Izam dah pesan, kalau korang nak belajar pasal ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu pendinding ni, belajar daripada orang yang betul. Jangan main sabut kan. Jangan main sabut pula dah. Jangan main sauk aja. Kan. Nanti naya anak bini. Naya anak bini. Benda tu ngikut ke apa, panjang lah cerita kan. Yalah, kalau yalah, lagi-lagi kalau macam kita kan, macam kita dah kahwin ada anak kan. Jadi bila benda tu kalau kena kat kita mungkin boleh terima lagi, tapi bila kena dekat anak bini tu yang kesian lah. Itu yang kata sebab masa itu lepas kahwin ada member ubat yang ajak yang ubat orang tu ajak pergi lagi. Saya cakap saya tak kuat nak cover anak bini saya. Sebab contohlah macam kita baca Quran kan. So kita baca Quran, benda tu untuk diri kita, bukan untuk anak bini, untuk diri sendiri. Betul. Kita biarpun kita doakan untuk anak bini ke apa semua, dia takkan pergi. Maksud benda tu, amal tu benda semua daripada diri sendiri. Siapa yang buat dia dapat maksudnya tu. Yelah tu. So kalau yang tak amal langsung, kosong, faham je lah. Kan. Betul. So kena belajar untuk diri sendiri juga, bukan untuk orang lain. Betul. Saya setuju. Okey Abang Izam, terima kasih Abang Izam sebab sudi luangkan masa dengan dia segmen lebih kurang dalam 50 minit. Okey. Kepada sesiapa di luar sana yang ingin menghantarkan kisah seram kepada The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Dan lagi satu, The Segment kita available dekat Discord. Okay, The Segment Discord. Aku akan tinggalkan link di bawah untuk macam mana untuk korang join the Discord. Sebab dekat dalam Discord tu basically aku akan cuba untuk kumpulkan semua subscriber untuk join the Discord. Okay, even Abang Izam pun dekat dalam Discord juga, kita selalu communicate each other, you know. Aku akan communicate dengan orang lain juga dan sebagainya. Korang boleh DM aku kalau ada kesempatan, ada peluang, ada masa, insyaAllah aku akan reply guys. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. InsyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.